Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Terengganu menentang Selangor dalam saingan Second Leg TM Piala Malaysia separuh akhir. Terengganu menang perlawanan ini 1-0, tetapi melalui agregat Terengganu kalah 3-2 dan pasukan Selangor akan layak ke final TM Piala Malaysia pada season kali ini untuk bertemu dengan pasukan JDT pada 26 November akan datang. Pada perlawanan ni, kalau kita lihat secara overallnya pasukan Selangor bermain dengan bertahan. Ada beberapa situasi mereka berjaya untuk melakukan serangan ke arah pasukan TFC, tetapi akibat daripada ketumpulan bahagian serangan, pasukan Selangor tidak mampu untuk menjaringkan gol dan menyudahkan peluang-peluang yang ada. Kalau lihat, mereka lebih kepada low block dan juga melakukan counter attack dan hanya membiarkan Mukairi Ajmal di hadapan bersama dengan Kenyon tanpa ada support yang banyak ketika mereka menyerang. Manakala untuk pasukan TFC, kalau kita lihat dari sudut yang lebih besar, mereka berjaya untuk melakukan banyak percubaan ke arah gawang Selangor dan mereka juga berjaya untuk mencipta gerakan-gerakan yang menarik bagi mencari gol penyamaan secara agregat 3 sama selepas mereka berjaya untuk menjaringkan gol yang pertama ketika first half melalui Kipre. Tetapi sayang, apabila banyak pergerakan yang mereka lakukan, mereka menghadapi masalah dalam memecahkan blok pertahanan pasukan Selangor yang begitu kompak dan juga bermain dalam segi low block. So mereka susah untuk penetrate dan mereka susah untuk menjadikan percubaan tersebut tepat ke arah gawang pasukan Selangor untuk menjaringkan gol. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Terengganu dahulu. Walaupun mereka kalah, ada beberapa perkara yang positif yang saya suka tentang pasukan TFC dari segi corak mereka membina perlawanan pada perlawanan semalam ketika dalam situasi menyerang ke arah pasukan Selangor. Perkara pertama yang saya suka tentang pasukan TFC pada perlawanan semalam adalah tentang attacking pressing, iaitu situasi ketika mereka melakukan pressing ke arah pasukan Selangor, yang mana kalau kita lihat pada perlawanan semalam, sewaktu Selangor cuba untuk melakukan build up play daripada bahagian bawah, bahagian attacking ataupun bahagian serangan yang diketuai oleh Kipre, Manny Ott dan juga Faisal Halim serta Faiz Nasir, serta dibantu bahagian tengah Habib Harun dan juga Shitembi, mereka melakukan pressing yang awal ke arah gawang pasukan Selangor untuk memastikan yang mereka berjaya untuk merampas bola di dalam kawasan Selangor dan mereka tidak memberi ruang kepada pemain-pemain Selangor untuk start build up daripada bahagian bawah. Disebabkan itulah kita boleh nampak pressing ataupun high pressing yang dilakukan oleh bahagian serangan pasukan TFC ini berjaya untuk menyekat pasukan Selangor daripada menyimpan bola dengan lebih lama dan menggagalkan build up play yang cuba dilakukan oleh mereka daripada bawah. Dan apabila mereka berjaya untuk merampas bola dan memberi tekanan ke arah bahagian pertahanan dan juga bahagian tengah pasukan Selangor, maka dari situlah mereka akan cipta beberapa gerakan untuk menyerang balik ke arah pasukan Selangor dengan gerakan-gerakan yang pantas hasil link up dan juga combination play antara bahagian tengah dan juga bahagian serangan. Tetapi sayang, apabila link up ataupun combination play yang dilakukan sukar untuk membentuk ataupun untuk menembusi bahagian pertahanan Selangor yang agak kompak di blok pertahanan mereka. Tetapi itu perkara pertama lah, saya suka pressing yang mereka lakukan di kawasan Selangor dan juga pressing tersebut dilakukan oleh attacking dan juga midfield department pasukan TFC untuk memastikan yang Selangor tak boleh nak hold up the game dan tak boleh nak hold ball dengan terlalu lama dan build up yang cuba dilakukan tidak berjaya. Itu perkara pertama yang saya suka, mereka berjaya menetralkan bahagian tengah pasukan Selangor. Yang kedua, apa yang saya suka tentang pasukan TFC ni, kalau kita lihat corak permainan yang mereka tunjukkan di first half dan juga second half sedikit berbeza, yang mana kalau kita lihat di first half mereka bermain macam saya cakap, dua double fullback mereka akan menjadi inverted fullback, iaitu Alif Zakaria dan juga Azam Azmi akan masuk dan juga overload di bahagian tengah untuk membentuk gandingan bersama dengan Habib Harun. Dan perkara ini membolehkan Alif Zakaria ataupun Azam Azmi boleh distribute ball dan juga membantu ball progression di bahagian tengah untuk membawa bola lebih ke bahagian hadapan dan juga berjaya untuk mencipta beberapa hantaran-hantaran ke hadapan dengan baik. So benda ni telah membantu bahagian
bahagian tengah pasukan TFC untuk bertindak dengan lebih solid lah. Dan kita boleh tengok di bahagian kiri, Alif Zakaria walaupun dia masuk ke bahagian tengah untuk membentuk gandingan bersama dengan Habib Harun di bahagian tengah, dan di bahagian kanan ada Azam Azmi, tetapi Alif Zakaria diberi sedikit kebebasan untuk bergerak lebih ke bahagian hadapan bagi membantu pergerakan bersama dengan Faiz Nasir di first half. Dan ketika pertengahan separuh masa pertama, pasukan ataupun TFC membuat pertukaran dengan meletakkan Faiz Nasir di kanan dan Faisal Halim bermain di bahagian kiri, yang mana perubahan tersebut memberikan aura yang positif kepada bahagian serangan pasukan TFC di bahagian kiri untuk attack lebih banyak di kawasan Quinton Cheng yang bertindak di bahagian kanan. Dan hasilnya kita boleh tengok pergerakan yang dilakukan ataupun gandingan antara Alif Zakaria dan juga Faisal Halim di bahagian kiri adalah variation dalam pembentukan mereka menyerang. Apakah variation tersebut? Variation tersebut kita boleh tengok sekiranya Faisal Halim naik lebih ke atas ataupun move forward ataupun masuk lebih ke dalam ke bahagian tengah, maka Alif Zakaria dia dah tak fokus untuk berada di bahagian tengah. Beliau akan lebih fokus untuk cover up di bahagian wide area, tempat yang ditinggalkan oleh seorang winger iaitu Faisal Halim. Jadi Alif Zakaria lah yang akan bertindak di bahagian wide area ataupun bahagian sayap, dan Faisal akan masuk ke bahagian tengah untuk bertindak lebih membantu kiper di bahagian hadapan. Dan hasilnya kita boleh tengok pergerakan yang terbina daripada pasukan TFC melalui Alif Zakaria berjaya menjumpai Petrus Sitembi dan juga link up dan juga buka game kepada Faisal Halim. Faisal Halim buka balik kepada kiper dan berjaya untuk menembusi bahagian pertahanan Selangor yang kompak dan low block tersebut dan menjaringkan gol yang pertama. Itu yang saya suka lah yang kedua. Dan begitu juga dengan Azam Azmi di bahagian kanan. Bagaimana kalau kita lihat di bahagian kanan TFC memang begitu sulit. Memang susah lah untuk pasukan Selangor tembusi. Melalui Nur Hakim Hassan pun susah, melalui Hentaang di second half pun susah. Kita boleh tengok bagaimana Azam Azmi punya defending shape. Dia adalah seorang individu yang bagus daripada segi bertahan dalam situasi one on one, dan dia punya recovery phase pun bagus. Dan sekiranya beliau masuk ke tengah, distribution ball beliau ke hadapan untuk membawa bola, progression bola ke bahagian hadapan pun sangat-sangat bagus. Jadi boleh saya katakan 3 midfield pasukan TFC semalam, bukan 3 lah, secara dasarnya mereka bermain dengan fullback secara inverted. So Alif Zakaria, Habib Harun dan juga Azam Azmi, mereka telah berjaya untuk dominasi bahagian tengah dengan sangat baik in term of defending dan in term of attacking dan in term of ball progression moving to forward lebih bagus. Itu yang saya suka. Habib Harun memang kita boleh tengok sekiranya Azam Azmi dan juga Alif Zakaria dah bertindak sebagai inverted fullback, maka Habib Harun dia boleh bergerak lebih bebas untuk ke bahagian hadapan bagi membantu sedikitlah melakukan pressing ataupun membuka ruang kepada Manny Ott. Jadi itu perkara yang kedua yang saya suka. Harap boleh faham lah. Perkara yang ketiga yang saya suka tentang pasukan TFC ni adalah di bahagian hadapan. Kalau kita lihat ketika first half, mereka mempunyai gandingan Manny Ott, Kipre dan juga Shitembi. Kemasukan Shitembi telah memberikan sedikit variation ataupun kepelbagaian di bahagian tengah pasukan TFC untuk attack pasukan Selangor dengan lebih dalam keadaan yang small space dan juga boleh bermain dalam keadaan yang pasukan Selangor compact. Dan kita boleh lihat banyak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Shitembi berjaya bersama dengan Manny Ott untuk menemui Kipre ataupun open game kepada pasukan Terengganu yang di bahagian wide area, sama ada Faisal Halim ataupun Faiz Nasir ataupun Nik Sharif di second half. Tetapi ada kelemahan yang patut kita bincangkan pada perlawanan ni yang saya akan bincangkan satgi lah. Tetapi apa-apa pun kemasukan Shitembi semalam memberikan impact yang positif kepada ball progression untuk pasukan TFC di bahagian tengah. Sama ada daripada sudut mereka menyerang, kita boleh tengok bagaimana mereka mampu untuk penetrate pemain-pemain pertahanan pasukan Selangor yang dah memang compact, dan mereka juga berjaya untuk mencipta beberapa gerakan yang hampir menjaringkan gol. Jadi benda tu memang positif. Kita boleh tengok combination play Shitembi dan juga Ott di bahagian tengah memang sangat tip-top. Idea yang mereka ada dah bagus, tetapi daripada segi execution ataupun daripada segi quality passing di final part mereka masih lagi kurang. Itu yang saya akan ceritakan di bahagian kelemahan TFC semalam. Kenapa mereka boleh skor 1 sahaja walaupun mereka dominance pada perlawanan ini. Dan yang terakhir, apa yang saya suka tentang TFC pada perlawanan ini adalah daripada segi corak mereka bertahan. Seperti mana yang kita tahu pada perlawanan yang lepas, TFC mempunyai masalah ketika situasi set pieces, terutamanya corner kick.
Tetapi pada perlawanan semalam kita boleh lihat yang mana TFC telah memperbaiki perkara tersebut, yang mana corner kick yang didapatkan oleh pasukan Selangor, mereka berjaya untuk challenge the first ball dan berjaya keluarkan bola dengan lebih cepat dari kawasan D-box mereka untuk memastikan yang kawasan D-box mereka tak ada ruang untuk pemain-pemain Selangor untuk menjaringkan gol. So semalam memang boleh dikatakan set pieces Selangor tak menjadi sebab dah berjaya di counter oleh pemain-pemain TFC dengan challenge the first ball. Yang kedua, daripada segi bertahan pasukan TFC adalah kita boleh tengok bagaimana mereka membaca rentak dan juga corak permainan yang dilakukan oleh pasukan Selangor ketika mereka menyerang, yang mana kita boleh nampak yang memang kita tahu Selangor mereka akan attack menggunakan pemain-pemain sayap mereka ataupun di bahagian wide area, dan apa yang dilakukan adalah mereka akan menghantar bola ke dalam kotak penalti ataupun di box pasukan TFC untuk mencari target man mereka iaitu Helison Keyon. Tetapi apa yang terjadi pada perlawanan semalam adalah sangat-sangat bagus, yang mana kita boleh tengok ada beberapa gerakan yang tercipta daripada pasukan Selangor di bahagian wide area, berjaya dikuasai dan berjaya dipenetrasi oleh pasukan Selangor. Tetapi apabila mereka hantar bola ke dalam kotak penalti, pemain-pemain pertahanan pasukan TFC Pape Dekite dan juga Syarul Nizam cepat untuk blok hantaran tersebut dengan melakukan interception ataupun clearance, dan yang paling penting mereka berjaya untuk man-to-man marking pergerakan Helison Keyon, yang mana kita boleh tengok mereka berjaya untuk memastikan yang Keyon apabila mendapatkan bola, beliau tak ada ruang untuk melakukan percubaan direct terus ke arah gawang TFC dan sebagainya. So boleh dikatakan defense department pasukan TFC dah bertindak dengan sangat cemerlang untuk meneutralkan cara serangan pasukan Selangor ketika mereka menggunakan wide area, supply bola dalam kotak penalti dengan menggunakan cara interception, blocking, block the first ball, block hantaran tersebut, dan juga man-to-man marking pasukan Selangor punya striker iaitu Helison Keyon daripada ada ruang yang lebih selesa untuk melakukan percubaan. Itu yang memang saya suka. Secara completely itu perkara positif untuk TFC. Tetapi kelemahan TFC pada perlawanan semalam, apa yang boleh saya katakan adalah yang pertama, mereka sebenarnya dah ada idea dah bagus, mereka dah implement idea tersebut dah bagus, mereka pressing, mereka build up play, combination play, semua dah cemerlang. Tetapi the worst part adalah masalah yang paling ketara dalam pasukan TFC semalam adalah bagaimana mereka nak execute peluang ataupun the final part of mereka punya ball progression. Kalau kita lihat bagaimana hantaran-hantaran yang dilakukan oleh pasukan TFC ke dalam kotak penalti, mereka berjaya mencari Kipre dan sebagainya. Kipre melakukan percubaan, tetapi daripada segi execution, daripada segi penyudah, mereka agak kurang. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak hantaran-hantaran mereka di final part yang dilakukan ataupun proses yang terakhir untuk mereka melakukan percubaan agak lambat, yang mana kita boleh tengok hantaran-hantaran tersebut disia-siakan dan gagal dibaca oleh pemain-pemain lain, menyebabkan mereka tak boleh nak melakukan percubaan ataupun melakukan serangan ke arah pasukan Selangor. Itu yang menjadi masalah kepada pasukan TFC dalam mencari gol yang kedua. Jadi boleh saya katakan pencapaian TFC sampai separuh akhir second leg di bawah coach Nafuzi ni adalah pencapaian yang terbaik untuk season ni. Nombor 2 Liga Super, final Piala FA, separuh akhir TM Piala Malaysia, mereka dah lakukan yang terbaik, memang TikTok, dan memang orang kata apa, memang patut diberi markah A+ lah untuk TFC pada season ni. Mungkin tak ada rezeki mereka nak masuk final bertemu dengan JDT lagi, tetapi game semalam mereka dah dominance. Cumanya daripada segi mereka punya execution masih lagi perlu diperbaiki. Mungkin kehilangan Kepoh dirasai, kan? Itulah orang kata apa, pro and cons. Bila mereka kehilangan Kepoh, mereka ada Sitembi boleh baiki bahagian tengah, tetapi mereka pula tak ada seorang proper striker yang boleh untuk develop ataupun score the goal lah, kan? Dalam situasi di dalam D-box. Itu antara benda yang TFC kehilangan. Dia ada pro and cons. Bawa turun player ni hebat kat sini, kurang kat sini, macam tu lah. Tetapi kita masuk pula ke pasukan Selangor. Untuk pasukan Selangor, apa yang boleh saya katakan pada perlawanan ni, sebenarnya Tan Chee Ho mastermind untuk pasukan Selangor layak ke final. Beliau mempunyai taktikal yang bijak, saya boleh katakan. Macam saya cakap,
TFC bermain dengan baik. Attacking pressing mereka bagus. Mereka melakukan pressing, dan apa yang dilakukan oleh Tan Chee Ho pada perlawanan semalam adalah memang beliau memfokuskan untuk bertahan. Kalau kita lihat kepada fullback pasukan Selangor, iaitu Fazli Mazlan dan juga Quinton Cheng, untuk game ni boleh saya katakan mereka memang balance. Memang mereka berjaya untuk memastikan yang winger pasukan TFC tak boleh nak bergerak terlalu bebas. Jadi mereka tak naik terlalu tinggi. Mereka duduk sit deep bersama dengan defense department yang lain, iaitu back four pasukan TFC. Memang mereka sentiasa compact. Mereka tak biarkan tempat mereka terekspos untuk diexploit dan juga diguna pakai oleh penyerang ataupun bahagian serangan pasukan TFC untuk masuk ke situ. So mereka memang dah defend dengan sangat baik lah. Untuk winger, untuk fullback Quinton Chen jaga Faisal Halim dan juga Fazli Mazlan memang bagus gila. Dia jaga Nick Sharif second half memang tak function, memang tak berbuat, tak boleh nak buat apa. Lepas tu Faiz Nasir first half pun tak boleh nak buat apa sangat apabila dikawal ketat dengan Fazli Mazlan, dan dibantu pula oleh Syahrul Nazim dan juga Yazan, yang boleh saya katakan mereka punya komunikasi bagus. Mereka berjaya menyebabkan Kipre tak boleh nak bergerak ataupun berada dalam situasi one on one dengan goalkeeper dalam sangat banyak. Tetapi adalah sedikit kesilapan, tetapi overall bagus lah. Yang kedua adalah tentang goalkeeper, iaitu Yan, yang mana boleh saya katakan Khairul Azhan super. Dia memang orang kata apa, dalam TM Piala Malaysia kali ni dia memang perform. Sejak kedatangan Tan Chee Ho memang dia perform gila. So memang dia layak, orang kata apa, diberi pujian lah dengan aksi-aksi yang hebat yang ditampilkan oleh beliau tentang Yan. Dan antara taktikal Tan Chee Ho yang saya suka adalah di second half, yang mana kalau kita tahu first half memang didominasi oleh pasukan TFC, tetapi di second half apa yang dilakukan oleh Tan Chee Ho memang sangat bijak. Iaitu kalau kita lihat di first half pasukan Selangor bermain dengan satu pivot sahaja, iaitu lebih kepada holding lah, iaitu Alex yang mana kedatangan Alex ni dia lebih kepada untuk membantu bahagian pertahanan dan distribute ball ke bahagian hadapan, dan benda tu memang menjadi. Dan kita tengok kehadiran Alex waktu first half telah membolehkan Brandon Gunn untuk menjadi player number 8 ataupun box to box player dengan sangat bagus lah. Dia boleh naik, dia boleh turun untuk cover up dengan Alex, dan benda tu lagi memberi kebebasan kepada Mukairi untuk bertindak lebih free. Dan kita boleh tengok lah semalam Mukairi bermain dengan free ataupun bebas. Beliau berjaya buat something dengan kematangan dan juga kehebatan serta kerajinan yang dia jadikan. Tetapi di second half Tan Chee Ho come out dengan idea yang lebih brilliant, yang lebih bijak, iaitu apa yang dilakukan oleh Tan Chee Ho adalah dia mengubah bentuk defensive shape dan corak bertahan pasukan Selangor apabila beliau mengeluarkan Hakim Hassan dengan bawa masuk Richard. Yang ni adalah satu benda yang positif. Saya ingatkan kemasukan Richard adalah untuk membentuk gandingan back five di belakang, tetapi apa yang dilakukan oleh Tan Chee Ho adalah dia meletakkan Richard bersama dengan Alex di bahagian hadapan ataupun di bahagian tengah untuk membentuk double pivot. Jadi apa yang boleh kita tengok bila kemasukan Richard, bahagian tengah pasukan Selangor tu lebih dominan dan lebih neutral dalam untuk absorb serangan serta pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain TFC. So ada dua pemain tengah bertahan boleh cover up mereka punya bahagian tengah, dan benda ni memberi sedikit kebebasan untuk Mukairi dan juga Brandon bertindak lebih ofensif ke bahagian hadapan. Tu sebab second half kita nampak ada beberapa gerakan naik lah. Cumanya kelemahan pasukan Selangor pada perlawanan ni, mereka terlalu fokus kepada bentuk bertahan sehingga mereka lupa naik untuk support kepada Mukairi dan Keyon di hadapan. Kalau kita lihat memang pemain-pemain di hadapan selalu berkeseorangan ataupun senang cerita isolated, terutamanya apabila Mukairi dapat bola, tak ada orang yang support dia, dia tak boleh nak buat something. Itu kelemahan lah di bahagian serangan pasukan SFC. Mungkin ini adalah objektif dan tujuan kenapa Tan Chee Ho bermain dengan cara bertahan. Memang dia mungkin tak mau nak score gol, dia nak fokus kepada defense sebab Terengganu score satu gol awal waktu first half, so dia tak mau ambil risiko, dia lebih fokus kepada bertahan dan dia mantapkan defensive shape mereka untuk memastikan yang mereka tak kalah daripada segi aggregate. That was a brilliant thing lah kan. Jadi secara konklusinya kedua-dua tim bermain dengan baik. So cumanya TFC bermain dengan baik dari segi ofensif, pasukan Selangor bermain dengan baik dari segi defensif. So itulah yang boleh menyebabkan mereka menang and menyebabkan mereka layak ke final walaupun TFC menang. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.